Mulai hari ini saya akan kayuh bersikal di Bangkok, kawasan dalaman Bangkok dan di luar Bangkok. Hari ini saya akan pergi satu tempat namanya Surau Klong Neng. Pergi ke Surau Klong Neng, merupakan tempat kampung orang Islam di sini. Nanti kita akan dapat lihat di sana bagaimana penduduk Islam di Surau Klong Neng. Ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam 5 minit kali ini saya akan membawa anda ke kampung orang Melayu di Bangkok, iaitu kampung Surau Klong Neng. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, Surau Glong Satu ataupun Surau Terusan Satu, yang merupakan perkampungan orang Melayu di Bangkok, yang penduduk di sini pun agak ramai. Dulu majoriti, tapi sekarang sudah tidak majoriti kerana sebab pembangunan menyebabkan orang luar datang dan menyebabkan penduduk sini semakin sedikit terjajah sedikit demografi orang Muslim Melayu di sini. Sekarang saya sudah masuk dekat dengan Surau Klong Neng dan saya berjumpa dengan kedai makan, bukan kedai makan, gerai makan. Iniอะไรอันนี้ผัดฉ่าปลาดุกค่ะ ปลาดุก ค่ะ โอ้ยน่ากินมากเลย Ini kawasan pekan Surau Klong Neng. Saya sudah sampai pintu masuk masjid. Ini dia pintu masuk masjid. Ini masjid besar. Ini sekolah agama. Ini sekolah agama. Ada 2 bangunan. Ini bangunan masjid, dan itu sekolah. Sekolah daripada hari Sabtu sehingga daripada hari Senin sampai hari Sabtu. ก่อนเนี่ยมันเยอะจริงมุสลิมเดี๋ยวนี้หมู่บ้านมันเข้าก็ส่วนมากที่จะมาแทรกอยู่ไม่ใช่มุสลิมนะเยอะแต่ในมัสยิดจามิอานี่มีสัพพรุษประมาณ 1,400 ครอบครัว 1,400 ครอบครัวโอ้ก็เยอะนะ รวม5,000 คนเลย 5,000 คน อาจจะถึง 5,000 คนแล้ว แล้วคนที่นี่ทำอาชีพอะไรฮะ ก่อนเดิมนะปลูกหญ้ามีไร่หญ้าทุกบ้าน ครับ แต่มาตอนหลังๆสิ่งแวดล้อมไม่ดีน้ำเน่าอะไรก็เลิกกันไปเยอะแต่เหลือเฉพาะของผมไร่หญ้าเยอะเนี่ยของผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตลอดเส้นเลยไร่หญ้าตลอดเส้นแต่ทีนี้ก็ถมหมดที่ของผมมีเท่าไรก็ถมหมดแล้วก็ขึ้นเป็นห้องเช่า ครับ Inilah rumput yang ditanam oleh penduduk. Dulu mereka pesawah menanam padi, tapi kemudian mereka berubah menjadi penanam rumput. Kemudian disebabkan oleh pembangunan yang merosakkan alam sekitar, merosakkan tanah, menyebabkan air busuk, tidak boleh menanam rumput dan menanam apa saja. Maka tanah mereka menjual kepada para kapitalis dan sebahagiannya seperti dengan P. Imam Muhammad ini, dia membina rumah sewa mengganti ladang rumput yang diusahakan pada masa lalu. Ini perubahan orang hidup dalam bandar kerana pencemaran disebabkan oleh pembangunan yang tidak betul. Ini berlaku bukan saja di Bangkok tapi di mana-mana.
ปกติอะแต่ก่อนอะมัน 80%นะทำได้หญ้า ฮะ แต่ทุกวันนี้ก็คือที่เขาอะ อ่า น้อยลงก็ขายบ้างอะไรนะ เขาขาย 30%ได้ ตอนนี้เหลือ 30% ระยะนะ อ่า ที่เหลือก็วิ่งวินมอเตอร์ไซค์นะวิ่ง อ่า วินมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็น ครับ ของเครื่องบินนะครับ อ๋อ วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำงานโรงงานกันบ้างละ การค้าอะไรไม่มีนะ การก็ค้าขายก็มีก็ตามแบบขายอยู่ของหน้าบ้านพวกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวหมกอะไร อ๋อ ประมาณ ใหญ่ๆไม่มี ไม่ใหญ่ๆก็ไม่มีอะครับเลยใหญ่ นาไม่ทำเลยไหม นาเลิกทำนานแล้วครับ เลิกทำนานแล้ว ก็เลิกทำนาก็มาทำได้ยากเนี่ย ทำยานี่ Menurut saudara Yasin, dulu orang Muslim di Surau Klong Neng ini bersawah, kemudian mereka tinggal sawah dan bendang, berpindah kepada menanam rumput, tapi kini yang menanam rumput pun tinggal 30% saja dengan sebab pencemaran dan tanah rosak disebabkan ramai penduduk pada waktu ini, dan ada di kalangan mereka yang bekerja di kilang dan ada juga yang menjadi pemandu motosikal teksi dan yang berniaga secara kecil-kecilan. Salah satu punca menyebabkan orang Muslim di kawasan Klong Neng, di kawasan Surau Klong Neng ini kehilangan majoriti kerana kawasan mereka ini dibanjiri oleh orang luar disebabkan kawasan mereka telah menjadi pusat pekerja pembinaan, iaitu pusat buruh kasar yang bekerja dalam membina rumah dan bangunan yang terbesar di Thailand. Itu menyebabkan kelihatan orang Muslim nampak tak ramai, dan di pasar pun nak cari kedai orang Muslim termasuk kedai makan bukanlah mudah. Ini keadaan masyarakat Muslim yang merupakan keturunan Melayu daripada petani. Beginilah keadaannya, duduk mereka di tengah-tengah masyarakat bukan Islam. Di kawasan ini mereka sebenarnya adalah merupakan kawasan orang Islam, dan mereka buat kerja pertanian. Dan nampaknya tak boleh nak lawan dengan masyarakat bukan Islam lah. Dan tanah mereka pun banyak telah dijual, sawah dan bendang mereka telah dijual kepada para kapitalis, dan mereka orang di sini masih buat kerja macam dulu, masih pertanian dan ada berniaga kecil-kecilan, serta dengan buat kerja kilang, dan ada yang membina rumah sewa. Begitulah orang Islam di sini. Mereka sudah tentu nampak lebih selesa, lebih kaya daripada orang Muslim di selatan, tapi mereka kehilangan tempat duduk mereka kerana terpaksa jual kepada para kapitalis, dan pembangunan ini menyebabkan mereka menjadi penduduk yang berada macam perkampungan mereka yang semakin tidak begitu utuh dan kuat. Dan kerana seperti tadi saya bercakap dengan Imam beritahu saya dulu memang majoriti orang sini, Imam Muhammad tadi beritahu saya, tetapi sekarang ini disebabkan ada pembangunan, ada projek perumahan, ada kilang, menyebabkan orang Islam menjadi minoriti. Kata mereka kata dia orang Islam ada di sini lebih kurang 1.400 keluarga dan penduduk lebih kurang 5.000 orang. Ramailah juga. Tetapi kedatangan orang luar serta dengan pembangunan sudah tentu lebih ramai, dan ini susah. Kalau di selatan walaupun miskin, walaupun susah macam mana pun, tanah masih di tangan orang Islam, tidak dijual kepada orang bukan Islam kecuali sedikit sahaja. Tapi kalau ada pembangunan seperti di Bangkok, ada kilang, ada apa, memang orang kampung di sana pun akan jual
seperti dengan orang di sini juga. Ini bukan mudahlah orang Islam berada di negara yang diperintah oleh bukan Islam. Cukup setakat ini sahaja kayuhan saya untuk 5 minit plus kali ini. Dan insyaAllah saya akan buat banyak lagi kayuhan di tengah bandar Bangkok dan di pinggir bandar Bangkok. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.